Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis. Okey, dalam topik database untuk dapatkan tesis. Okey, dan dapatkan beberapa artikel. Okey, kita biasa dengan Google website. Kita dah biasa dengan Google untuk melakukan search. Jadi pakcik nak kongsikan beberapa komponen-komponen penting yang kita boleh gunakan Google. Okey, yang pertama kita boleh gunakan Google Search untuk dapatkan tesis dengan menggunakan platform Google ETD. Kemudian kita akan buka Google Scholar account supaya semua ada Google Scholar account. Jadi kita boleh check artikel-artikel kita sama ada secara automatic update ataupun gunakan manual update. Okey, kemudian kita boleh gunakan Google Scholar untuk mencari artikel. So gunakan berapa ada dekat bawah tu nanti pakcik tunjuk gunakan button itu untuk save di library, guna tengokkan APA. So kalau kita missing nak buat reference kat sini, kita boleh bantu untuk dapatkan reference dengan kaedah APA. Adalah yang APA dan lain-lain. Kemudian ada citations, kemudian ada version, kemudian ada yang similar artikel okey, kemudian kita akan setelah tu kita akan cuba juga gunakan Google Trends. Itu jadi benda-benda yang kita akan explore dalam ni. Okey, banyak untuk explore, cuma pakcik akan tunjukkan benda yang very basic. Okey, bila kita register account, kita boleh tengoklah artikel-artikel kita. Kemudian kalau nak add manual, ada cara untuk add manual. Okey. Okay, kita mulakan dulu very basic. Kita buka Google search sebenarnya. Google biasa-biasa je yang www.google.com. Okay, dari situ ada paparan biasa, semua orang biasa tengok lah. Tapi pakcik mulakan supaya perjalanan slide ni dengan video ni berjalan dengan baik, ikut susunan sequence. Okey, biasa pakcik nak tunjuk kat sini adalah bagaimana untuk gunakan search di Google biasa. Google biasa, bukan Google Scholar, Google General. So kita type kat sini, pakcik cuba type kat sini adalah bidang pakcik. Okey, supply chains plus. Pakcik tak guna N. Sebelum tu nak gunakan ni, kaedah ni pakcik guna pembuka kata. Pembuka kata supply chain, kemudian space star pula plus. Okey, plus supply chain plus performance. Okay, kita ada dua keyword sebenarnya, supply chain dengan performance. Jadi pakcik buka pembuka kata supply chain, lepas tu pakcik plus, lepas tu pakcik type performance, lepas tu penutup kata. Okay, jadi kita log. So hasil pencarian kita adalah berkaitan dua keyword sini, ini supply chain dengan performance. Okay, tapi pakcik nak dapatkan tesis, kita biasa dengan cari bahan. Kalau kita nak cari bahan, kalau nak dapatkan Microsoft Word, kita akan tulis .doc. Kalau nak dapatkan PDF file, kita .pdf. Biasa cari artikel kita pakai .pdf. Kemudian kalau nak buat cari PowerPoint, kita .ppt. Okey, jadi kalau nak cari tesis nak buat macam mana? Pakcik ulang balik. Jadi kita buka kata supply chain plus performance, tutup kata titik ETD. ETD sebenarnya, ETD buat masuk sebenarnya Electronic Thesis Dissertation. Jadi kalau nak cari tesis menggunakan general search di Google, kita cuma .etd. Dan kita akan dapat banyak tesis lah. Of course dalam Google ni dia ada banyak macam-macam, ada artikel bercampur-campur. Jadi you kena perhatikan. Tapi it's good start. Kalau nak gunakan Google search dekat Google, memang kita dah belajar 25 database. Okay, di sini nak guna Google search. Bila nak guna Google, ini contoh dia dengan mencari tesis menggunakan Google. So another platform lah selain daripada kita go through 25 website universiti dan institusi untuk dapatkan tesis dengan dissertation. Kita boleh gunakan Google Scholar untuk santai-santai lah, untuk pelajar-pelajar yang baru nak explore. Jadi kita guna juga Google boleh. Jadi kita bukan nak kata siapa lagi bagus atau tidak, kita nak menambahkan database. Kemungkinan mungkin ada possible 25 database universiti itu tak menemukan artikel dalam Google ni. Mungkin Google ni lebih luas dia punya penerokaan. Okey, jadi saya pun tak setuju hanya tengok pada Google search. Maksud saya kita dah guna 25 database, kita try juga Google search. Mana tahu terlepas 1-2 tesis yang kita boleh dapat. Okey, tetapi bila pakcik log supply chain dengan performance tadi, result dia sangat mengecewakan. Maksudnya cuma dahsyat lagi database universiti. Kalau aku pakai supply chain dengan performance ni, banyak dapat tesis. Tapi guna Google search ni
tak banyak. Okey, dalam konteks ni, dalam topik ni, macam topik pakcik ni supply chain performance ni, kalau kita dah go through 25 database, kita dapat gambaran bahawa sebenarnya guna database universiti ni lagi power daripada Google dalam keadaan-keadaan tertentu. Okey. Jadi saya faham dekat Google ni sebab kita log. Okey, jadi pakcik rasa pakcik tak jadilah log, pakcik nak buka log tu. Jadi buka kata, penutup kata tu pakcik nak gugurkan. Jadi pakcik try search lagi sekali, yang itu masuk kat sini. Sekiranya artikel kita terlalu banyak, better kita log. Tapi kalau artikel kita log dapat sikit, baik kita buka. Okey, jadi kat sini pakcik buang pembuka kata dan penutup kata. Jadi pakcik type je supply chain plus untuk ganti N plus performance. Jadi dua keyword kat sini, supply chain management dan performance. Jadi supply chain management plus performance .etd, electronic thesis dissertation. Jadi pakcik klik search. Tu dia, banyak yang dapat. Jadi pakcik cari satu artikel ni, banyak-banyak tu bila pakcik tengok paper ni citation ni 50, agak banyak tesis ni kan. Ada apa dengan tesis ini? Jadi pakcik klik tesis tersebut yang berjudul Alignment of Information System with Supply Chain Impact on the Supply Chain Performance and Organizational Performance. Jadi memang dapat klik kat situ, memang dapat full text. So gambar senyum lah. Pakcik macam biasa lah, kalau dapat full text letak gambar senyum. Jadi dapat full text. Okay, dapat tesis. Full text ni tesis. So berjayalah pakcik type supply chain plus performance to ETD, pakcik dapat satu tesis yang baik. Yang mana tesis ni daripada University of Toledo pada tahun 2010 dengan citation dah ada 50. Maksudnya tesis ni saja dah ada citation 50 citation. Okey, jadi pakcik explore lagi dengan gunakan search general ni. Tak cukup supply chain supply chain management dengan performance ni. Saya nak cari yang saya bidang kuantitatif contohnya. Saya nak cari questionnaire. Jadi pakcik tambah supply chain management plus performance plus questionnaire. Pakcik ulang balik, supply chain management plus performance plus questionnaire. Memang pakcik punya topik nak buat tesis kononnya supply chain management dan performance, ada dua keyword. Pakcik tambah satu lagi keyword iaitu questionnaire. Jadi supply chain management plus performance plus questionnaire .etd, electronic thesis dissertation. Okey, jadi dapatlah beberapa tesis. Sebab kita tadi tak buka kata betul kata, jadi banyak juga. Dalam banyak-banyak tu pakcik berkenan satu paper ni lah kan, Performance Measurement of Manufacturing Supply Chains. Okey, daripada universiti dekat Canada. Okey, jadi dekat sini pada 2014 tajuk dia Performance Measurement of Manufacturing Supply Chain. Jadi pakcik tadi type questionnaire kan. Jadi dekat tesis tu pakcik scroll down dekat bawah, jumpa memang tesis ni ada questionnaire di dalam dia. Jadi capailah hasrat objektif pakcik nak cari satu tesis yang seakan-akan dengan bidang yang kita tengah nak buat, plus saya tengah mencari instrumen iaitu soal sidik. Maka saya dapat satu tesis yang sama, tesis yang dapat berdasarkan keyword search saya, plus dapat juga soal sidik itu. Adalah gambar senyum, dapat full artikel, dapat questionnaire. Okey, itu cara nak gunakan general dalam Google search. Okay, ni yang general yang kita search biasa tu, Google search biasa. So kita nak try yang lain pula, iaitu namanya Google Scholar. Tapi pakcik advise seorang pelajar postgrad, master atau PhD ataupun pensyarah yang ada title doktor atau sebagainya, saya rasa kita better buka account Google Scholar. Maksudnya kita buka register lah, So kita www.scholar.google.com. Bila you klik dekat link tu yang pergi kat Google Scholar tu, okey, dia ada satu paparan. Dekat paparan tu, dekat hujung paling kiri tu ada gambar topi, gambar combo. Topi combo tu lah. Dia tulis tu my profile. Okey, klik dekat my profile tu. Okey, sebab kita nak register. Kita register. Kalau dah register boleh sign in je. Biasanya sign in automatic. Once you ada account Google Gmail je, automatically dia dah ada register dah Google. Okey, tapi macam mana pun you ada account Gmail, itu syarat utama. Nak buka account Google Scholar ni wajib ada account Gmail, email Gmail. Okey, jadi klik dekat my profile tu. Macam saya pun saya gunakan email lain lah ni. Saya tak pernah register pun account saya dengan guna email ni. Jadi saya saja je nak tunjukkan supaya macam mana nak register Google account ni, Google Scholar account ni. Jadi klik my profile. Okey, kemudian masukkan. Okey, memang ada banyak maklumat. Masukkan nama, affiliations, emails, area interest, homepage optional. Jadi kalau tanya saya untuk permulaan ni nak bagi cepat, masukkan nama dengan affiliation. Affiliation maksudnya
nama tempat kita belajar. Contohlah kalau master kat mana belajar. Kalau di Universiti Pendidikan Sultan Idris, jangan tulis UPSI, tulis Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tak payah tulis English Sultan Idris Education University, tak perlu. Tulis yang bahasa Melayu je, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, kat sini cukup nama, tak payah letak title datuk ke, haji ke, apa-apa title lah, nama kekal je. Nurul Fazli Habidin, jangan letak bin. Letak je Nurul Fazli Habidin tanpa ada sebarang title. Pakcik memang tak ada title pun, tapi bin tu kena gugurkan. Okey, affiliation Universiti Pendidikan Sultan Idris. Cukup. Sebab kita nak register je. Lepas kena ni you boleh edit dan you boleh update. Sebab kita nak cepat register. Jadi klik next. Bila klik next, secara automatik Google ni akan baca kita punya nama tadi, Nurul Fazli Habidin. Kalau kita ada pergi proceeding ke, artikel ke, apa lagi, seminar ke, apa-apa yang diterbitkan secara online, Google ni dia akan detect. Jadi dia akan keluar nama kita. Jadi kalau keluar nama you all, klik dekat nama. Macam contoh saya sekarang ni, nama saya lah. Jadi saya klik dekat nama saya. Jadi nama saya tu, kemudian pergi dekat atas ada arrow warna biru, klik kat situ. Okay, just in case memang nama you tak ada, maksudnya memang you tak pernah terbit apa-apa artikel pun sebelum ni, pinjam yang nama orang lain. Konsep dia kena pinjam. Dia kena pinjam mana-mana nama. Sebab kalau tak, you tak pinjam nama orang, you tak boleh register. Pinjam nama tu register. Cop je sekejap, pinjam sekejap. Katalah you nak pinjam nama Nurul Fazli ni, kalau boleh pinjamlah nama yang artikel dia sedikit. Okey, pergi kat Nurul Fazli ni, you tick. Jadi dia nak bagi register ni, dia kena upload. Okey, dia pinjam satu nama ni. Kalau kata nama kita tak ada, pinjam satu nama yang artikel dia sedikit, kemudian klik arrow warna biru belah kanan tu. Bila klik, dia suruh ada satu lagi artikel update. Kat situ klik done je. Klik done je. Once you bila dah klik done, you dah siap account. Okey, saya tak apa sebab artikel ni memang artikel saya, kan. Jadi kalau you pinjam account, dia tengok artikel tu bukan artikel you, artikel orang lain. Okey, select all, kemudian delete. Sebab dia bukan artikel kita. Tadi kita cuma pinjam orang punya nama tadi. Cuma nak bagi masuk dalam account. Jadi masuk, tick all ataupun select all, lepas tu delete. So bila you delete, maksudnya account dah ada tapi you memang tak ada artikel lah. Okey, tak ada artikel. Okey. Tapi kalau kata you ada artikel tapi kenapa tak masuk dan sebagainya, ataupun ada artikel yang tak online, klik gambar plus. Gambar plus kat situ. Okey, kat sini you maksudnya you boleh add artikel manual. Ada macam-macam dia. Nak add thesis boleh, nak add pattern boleh, nak add artikel boleh, proceeding boleh. Kalau ada code pun boleh masuk dalam ni. Jadi kita boleh add artikel manually. Kena masukkan maklumat. Cuma beza add artikel manually ni, dia cuma bagi information je, abstraction je. Jadi dia bukan berbentuk full artikel lah. Tapi orang tahulah bila orang Google search nanti dapat satu kena dengan keyword dia punya artikel, at least orang tahu, oh rupanya ada orang buat artikel tapi artikel tu manually. Nanti dia orang akan email lah dengan kita. Kalau information kita ada, dia akan email untuk dapatkan full artikel tu. Itu maksudnya kita boleh add artikel manual. Okay, kita dah siap Google account, kita dah register. Jadi masalahnya kita ada Google account. Okay, benda ni yang pakcik nak ajar. Okay, sekarang ni pergi dekat logo gambar search, gambar kat Kantar tu. Okay, kita sekarang nak cari expert bidang. Okay, expert bidang. Biasa nak hantar questionnaire ke, instrumen interview ke, kita nak cari expert yang boleh validate kita punya instruments. Jadi dekat belah kanan itu ada gambar Kantar search. Klik kat situ. So bila you klik dekat Kantar search tu, dia tulis kat tu search profile. Okay, you boleh type nama. Okay, kalau kat sini pakcik nak tunjukkan, biasa orang search profile ni, tapi pakcik sekarang ni nak search ikut bidang. Jadi kita tak tahu siapa, kita cuma nak tahu bidang dulu. Daripada bidang baru kita tahu siapa expert. Okay, kita kena type. Jadi type dia ada format sikit. Okay, nama dia label, L-A-B-E-L. Tak ada selang, tak ada apa. Lepas tu titik dua bertindih. Label, titik dua bertindih. Tak ada space Terus huruf kecil L-A-B-E-L, titik dua bertindih. Okey, sekarang masuk bidang you all. Tak ada space jangan ada space. Label, titik bertindih. Katalah bidang pakcik nak letak lean healthcare. Jadi pakcik tulis label, L-A-B-E-L, titik dua bertindih, lean, L-E-A-N, healthcare. Jadi pakcik tak boleh nak space, underscore healthcare. Jadi lean underscore lean underscore healthcare. Jadi lean healthcare. Jadi L-A-B-L, label, titik dua bertindih, lean underscore
healthcare. Tak, jangan ada space. Okey? Dekat slide ada contoh, lepas tu klik. Jadi pakcik nak tunjuk siapa expert dalam lean healthcare. Okey. Contohnya ada kat sini lah. Okey, adalah yang paling otai. So, otai ni biasanya dalam Google Scholar ni dia akan baca menjadi pakar rujuk. Pakar rujuk maksudnya kalau dia tulis artikel banyak orang rujuk, H-index dia tinggi, dia punya citation dia tinggi. So kat sini adalah Sylvain Landry. So dia paling tinggi sekali dalam bidang lean healthcare lah. So citation dia almost ada 1421. Okey, pakcik pun ada kat sini lah. Jadi bukan apa, memang bidang pakcik juga lean healthcare. Jadi top 3 dalam bidang ni. Okey, dalam kes ni kita tahulah kita dalam kelompok dalam bidang lean healthcare, tapi kita ada guru kita di atas. Atas saya ada seorang Profesor Muhammad Mehdi Sahpri. Dia letak profesor lah. Banyak orang dalam ni profesor tapi dia orang tak pakai title profesor pun. Tapi si Muhammad ni letak nama profesor lah. Okey. Jadi kita boleh tahu dalam bidang. Jadi kalau you all bidang education management, type label LABL titik 2 tindih education underscore management. Jangan ada space. Jadi dapat dah tahu siapa expert education management. Tak kisahlah dia dekat UK pun, expert dekat UK pun boleh. You hantar je lah dekat dia. Email kan ada. So kalau macam student-student saya pun saya advise gunakan yang macam ni. So email saja expert-expert walaupun luar negara. Surprisingly sebenarnya tak mengecewakan sebenarnya. Hantar kat luar negara dia akan respon. Tak kisahlah walaupun satu line atau dua line, tapi dia respon kita punya instrumen. Itu most penting lah. So itu yang seronok sebenarnya, kita dinilai oleh pakar dalam bidang. Kalau kena yang positif memang panjang komennya, tak ada masalah. Kita usaha. Dia nak respon tak respon, dia nak jawab tak jawab, tu hak dia. Okey, yang paling penting kita mencuba. Okey, ini namanya kita menggunakan Google account kita sendiri. Bila kita dah register Google account, antara benefit yang kita boleh dapat adalah dengan mengenal pasti expert bidang. Bila nanti orang tanya dekat Viva, contoh dia, you dah buat dah expert validity, dah jumpa pakar, boleh. Macam mana you identify expert? Saya menggunakan Google search, iaitu gunakan Google Scholar search bidang. Nanti orang kata, okey, betul-betul tu. Jadi macam mana you decide? Saya ambil ranking yang paling atas sekali. Saya ambil top 10, top 5. Jadi kat situ saya jadikan dia sebagai expert dalam bidang education management contohnya. Okey, itu satu kelebihan. Okey, seterusnya kita dah register, kita dah gunakan Google General untuk dapatkan tesis. Kita dah buka Google Scholar account untuk account kita. Jadi kita boleh check dari segi berapa kita punya citation dengan H-index, ataupun kita boleh add article manually. Kemudian kita boleh dah search pakar dalam bidang, siapa pakar dalam bidang kita. Kemudian sekarang ni kita nak guna Google Scholar. Tadi Google Scholar buka account, ni nak guna Google Scholar search. Okey, ni sekadar nak tunjuk je lah kan. Jadi orang yang biasa dah guna Scholar search, saya nak tunjuk mungkin ada di kalangan kita yang masih belum lagi explore Google Scholar. So type je scholar.google.com. Okey, dekat sini dia ada search lah apa-apa yang you nak. Saya search lean healthcare lah. Saya search lean healthcare. So ada beberapa artikel. So artikel yang paling mula-mula saya jumpa sebelum tu artikel ni kat belah kiri tu ada sorting, boleh filter. So you nak anytime, maksudnya anytime tu maksudnya sort by relevance lah. Okay, kita ada since 2020, since 2019, you boleh custom range by year. Kemudian you boleh sort by relevant, ataupun you nak sort by date, ataupun you boleh masukkan include pattern dengan include citation. Okay, kalau you rasa tak nak banyak, untick include pattern, sebab kita nak masukkan include citation saja. Okay, jadi ada beberapa daripada lean healthcare tu keluar beberapa artikel. Jadi pakcik minat satu artikel ni, trends and approach in lean healthcare. Pakcik kita dah bincang kelas artikel. Contohnya kita dah bincang artikel yang beritahu dia orang, tulislah artikel berdasarkan chapter 1, you tulislah artikel berdasarkan literature review. Sebab kat sini lah paling banyak, paling senang nak dapat citation, sebab dia general. Bila dia umum, bila dia general, pembaca dia luas. Orang yang bukan dalam bidang pun dia akan baca, sebab dia nak tengok apa trend dalam lean healthcare ni. Jadi paper ni ada 700 citations pada tahun 2009. Dia punya artikel 2009, paper publish dekat Emerald. Jadi kalau pakcik nak dapat Emerald ni, artikel ni, pakcik klik je dekat dia punya title tu, jadi dia pergilah dekat Emerald punya website. Tapi artikel ni bukan full text access. Jadi kalau pakcik nak dapatkan full text ni, sama ada pakcik go through university atau platform-platform yang lain, as long saya dapat access untuk dapatkan full text. Okey. Jadi itu satu bab nak dapatkan full text. Kalau berkenaan dengan artikel, itu biasa kita punya objektif umum lah. Tapi yang paling penting ni sebenarnya dekat bawah Google Scholar tadi, bila kita search lean healthcare, dia dapat beberapa artikel kat bawah tu. Ada gambar bintang,
ada gambar pembuka kata, ini gambar penutup kata, ada tulis cite by, ada tulis related article, ada tulis all versions. Apa maksud dia? Jadi pakcik tunjuk dia, bila pakcik klik kat gambar star, itu maksudnya dia save dekat library kita lah. Bila kita ada Google account, maksudnya dia save dalam library dalam Google. Okey, itu kalau kita klik kat gambar star dekat bawah, dekat judul artikel tu, dia dekat bawah tu ada logo star, itu maksudnya save. Bila dah save, star tu dia akan color gelap, warna biru gelap. Okey, kemudian kita try search yang sebelah dia, iaitu gambar penutup kata. Itu maksudnya cite. Maksud dia cite. So cite tu maksudnya you nak tahu kalau nak cite artikel ni macam mana nak cite. Jadi bila klik dekat penutup kata tu, dia akan keluar. Ni dia contoh citation MLA, APA, Chicago, Harvard. Jadi you pilih lah. Kalau pakai APA, memang ada kat sini yang APA. Jadi kalau macam you cite authors ni terlupa nak letak dekat reference, tak guna Mendeley, tak guna EndNote, contohnya you memang manual, okey, di sini you boleh gunakan penutup kata tu untuk dapatkan citation guna teknik APA. Chicago pun ada sebab ada setengah tulis artikel kadang-kadang nak minta Chicago lah, Harvard. Jadi boleh gunakan gambar dekat bawah tu, gambar penutup kata. Okey. Kemudian ada cite. Jadi penting juga ni, aku nak carilah artikel-artikel yang mirip macam topik ni. So klik. Okey, bila you cite maksudnya orang yang cite artikel ni maksudnya mungkin dalam bidang yang sama, dalam bidang lean healthcare juga, tapi kemungkinan orang yang terbit selepas 2009 ni, 2010, 2011, 12, mungkin ada yang extension topik ni. Jadi you boleh klik dekat citation 700. Okey, selain daripada citation, yang topik ataupun title yang dah terbit yang mirip dengan tajuk ni, trend and approach in lean healthcare. Jadi you boleh klik relate artikel. Relate artikel yang macam sama dengan ni. Jadi ada beberapa option kat sini. Kita boleh klik dekat cite by. Jadi kita boleh tahu artikel-artikel yang cite artikel ni ada 700 orang cite, apa jodoh-jodoh orang yang cite tajuk ni, jadi mungkin related dengan kita. Kemudian nak cari apa lagi tajuk-tajuk yang berkisar dengan tajuk trend of approach in lean healthcare. Dan last sekali adalah kita ada version. Maksudnya artikel ni yang sama ada di 3 tempat di alam maya. Mungkin dekat jurnal ni, mungkin dekat universiti. Dia maksud dia boleh dapatkan artikel ni dari segi abstraction dia ataupun full text ni di 3 tempat. Itu maksudnya version di tempat. Okey. Jadi bila you tahu pasal ni, baru you menguasai. Okey, aku faham nak guna Google Scholar Search ni. Masih bila aku nak save, masih bila aku nak tengok site ataupun nak buat citation dekat reference. So kita tahu gunakan cite by, saya tahu gunakan related article, faham itu apa tu all version. Baru kita betul menguasai guna Google ni. Okey, jadi kita dah dapat benda tu, jadi tunjukkanlah, pakcik share dalam slide ni, pakcik screenshot, jadi cuba nampak bila klik dekat site apa yang keluar, bila klik dekat related article sudah keluarlah artikel-artikel tu, bila klik all version dia akan keluar dekat tiga all version. Dekat sini dapat detect 3 all version. Okey. Sekarang ni pakcik nak kongsi satu lagi. Yang ni pun best juga dalam Google. Kalau tak explore, kalau dah explore dia macam duduk sekejap lah, setengah jam sampai sejam main-main kat sini. Nama dia adalah Google Trends. Google Trends ni untuk ni kita dapatkan satu. Biasanya kalau macam pakcik hantar proposal atau pakcik hantar paperwork, biasanya pakcik akan explore Google Trends sebab dia friendly. Okay, kita pula main dengan social media. Jadi Google Trends ni banyak terdedah dengan social media. Jadi kita nak tengok sekarang ni topik-topik tu adakah dia current issues, adakah topik tu dibincangkan di Malaysia. Jadi kita boleh gunakan Google Trends. Okey, ingat dah ramai dah orang buat PhD sebenarnya gunakan Google Trend tu untuk menyokong dia punya research background dan sebagainya. Jadi kita kena belajar juga Google Trend. Tak susah. Semua yang pakcik tunjuk hari ni semua senang-senang belaka, tak susah pun. Jadi kena explore. Jadi bila kita pergi kat Google Trends tu, Google Trends dia keluar warna biru, dia explore what the world is searching. Okey, tengoklah apa orang-orang sedang mencari. Lihatlah di dunia ni apa yang orang nak, apa yang demanding. Jadi boleh gunakan Google Trends ni. Okey, bila kat situ kita boleh type, pakcik sajalah ambil isu semasa, pakcik type COVID-19 ni, pakcik type COVID. Jadi pakcik search term dia COVID. Bila pakcik search COVID ni, yang original ni pakcik tak ubah apa-apa setting, dia memang setting dia United States. Jadi kalau tengok dekat United States dengan negara United States,
maksudnya dalam setahun kita boleh tengok graf dia dekat United States tu meningkat lah. Nanti ada peningkatan untuk 4 bulan ni kita ada COVID-19, kita nampak graf orang mencari maklumat tentang COVID-19. Jadi isu dia pasal COVID-19. Jadi apa-apa yang berkaitan COVID-19 sekarang ni memang related, elok security, elok healthcare, elok business, semua orang intention pada COVID-19, termasuklah education. Jadi dekat US pun kita nampak graf tu. Okey, tu di US. Okey, cuma kasih 12 bulan macam tak related. Kita setting, kita boleh ubah, kita boleh set. Saya masih kekalkan dekat US. Maksudnya ni bila kita buka-buka dia automatically US. Lepas ni kita explore Malaysia. Kat sini pakcik ubah 12 bulan tu pergi pada 4 bulan je. 3 bulan, 90 days. Maksudnya 3 bulan. So 3 bulan tu kita akan nampak cantik sikit fluctuation dia. Jadi fluctuation tu kita nampak dalam masa 90 hari ni 90 hari ataupun 3 bulan ni, sekarang kita nampak dia punya mula dia bincang fluctuation, tapi bila dah bulan-bulan yang terakhir ni dia nampak peningkatan. Jadi COVID-19 dekat US masih lagi waktu kemuncak dia lagi. Okey. Jadi pakcik ubah pula. Pakcik tak nak pilih United States, pakcik pilih negara pakcik, Malaysia. Jadi pakcik pilih Malaysia masih lagi 90 hari iaitu 3 bulan. Menariknya, yang ni boleh viral. Maksudnya sekarang ni kalau cerita COVID-19 di Malaysia dia dah decline. Dia decline beralun-alun tapi dia decline. Jadi doa-doakan di bumi Malaysia ni semoga kita bebas daripada COVID-19. Okey, dari kaedah Google Trend menunjukkan di Malaysia pasal COVID-19 orang dah slow. Orang dah go to walaupun kita berubah pada norma baru, tapi dalam norma baru kembali kepada norma asal. Okey, jadi kita nampak fluctuation turun. Ini menarik, dia ada graf. Okey. Jadi pakcik explore, di bawah graf tu ada gambar maps. So gambar maps ni kalau kita go by regions, okey, sub regions. So antara perbincangan pasal COVID-19 walaupun dia decline, nampak yang paling tinggi masih lagi dekat Sabah. Okey, kita masih lagi dekat Labuan, Selangor, Putrajaya dengan Penang. Ini bukan nak kata kes, bukan jumlah kes. Maksudnya perbincangan, searching, orang masih lagi gunakan platform Google ni searching pasal COVID ni. So masih tinggi di Sabah, Labuan, Selangor, Putrajaya dan Penang. Jangan tanya pakcik, ini memang kerja Google yang keluarkan data ni. Okey. Jadi kalau pergi dekat bila kita search antara orang rajin search kat sini, kalau related on topic, orang discuss on per keso COVID test, permohonan bantuan COVID-19 Sabah. Sebab tu kenapa Sabah tinggi, mungkin ramai minta bantuan COVID-19 di Sabah. Per keso COVID-19 test. Jadi COVID test ni, per keso COVID-19 test. Nombor 4 ni agak kelakar lah. Ramai juga orang tengok pantun raya COVID rupanya. Okey, ramai juga peminat pantun. Okey. Kemudian permohonan pakej bantuan COVID-19 Sabah. Jadi ada sebenarnya bila tengok dalam 90 hari ni, mungkin di hujung-hujung ni banyak orang Sabah, government Sabah beri bantuan untuk COVID-19. Sebab tu kita tengok tadi Sabah dengan Labuan tinggi orang mencari itu. And okey, ini menariknya. Jadi kalau saya seorang peniaga, saya tak guna lama dah benda ni. Bila pakcik nak tengok trend bisnes atau market, buat market survey, apa orang nak, kan? Bila buat bisnes kena tahu apa orang nak, demanding macam mana, apa customer dia punya pattern trend sekarang. Jadi kena lihat benda ni. Okey. Jadi pakcik try lagi explore. Ni try to explore. Jadi pakcik cuba lagi explore. Pakcik cuba main social media pula. Jadi pakcik try tengok dekat Malaysia ni, dalam pakcik ubah masih lagi dekat country Malaysia, nak tengok 7 hari je. Pakcik nak tengok perbandingan Facebook dengan Instagram. Di Malaysia dalam masa 7 hari ni perbezaan Facebook dengan Instagram. Jadi macam mana dia punya fluctuation. Jadi kat Malaysia ni dalam 7 hari ni ternyata dari segi informatif dia, dari segi searching dia berat dekat Facebook rupanya. Pakcik selalu beranggapan, contoh dia beranggapan Facebook ni untuk orang-orang tua, okey. Kemudian untuk Instagram ni untuk orang-orang muda. Tapi bila kita total up Malaysia dalam 7 hari, bila nak dapatkan website atau searching information, masih lagi Facebook masih relevan. Maksudnya kalau luar negara, saya duduk dekat negara, katalah saya dekat UK, kalau nak bagi promotion, marketing, informatif tu, Facebook lebih tinggi daripada Instagram. Tapi walaupun dekat, tapi kalau kita kata ranking, dua-dua ni perlu ada. Tapi mana dulu? Kita nak kena cepat buat projek ni, nak masuk Facebook dulu ke Insta? Kita pergi Facebook. Sebab kat Malaysia Facebook lagi strong compare dengan Insta. Besok kita masuk Insta. Nak kata dulu penting, tapi mana dulu parity dia? Kat sini tunjukkan Facebook lebih tinggi. Okey. Jadi pakcik tunjuk ni yang jenis travel, dia ada kategori. Jadi bila sebut travel memang tinggi dekat Facebook. Kalau apa-apa berkaitan dengan pelancongannya, kalau nak buat package melancong ke Japan ke dan sebagainya, kalau nak target orang kat Malaysia, kena guna Facebook. Okey, sebab dia kategori travel.
So masih lagi perbandingan antara Facebook, sebab kita boleh buat compare tau. Guna Google Trend ni kita boleh compare. Nak compare Manchester dengan Arsenal ke, you nak compare, ada pakcik compare lalas tu kelakar sikit lah. Pakcik try nak compare, nak tunjuk dekat Malaysia mana satu food orang suka. Okay, contoh dia dekat sini pakcik kekal lagi perbandingan antara Facebook dan Instagram, tapi pakcik pilih kategori shopping. Okay, Facebook dan Instagram kategori pakcik pilih shopping. Masih lagi Malaysia, data 7 hari. Jadi kita tengok sekarang ni, bila tengok shopping, oh nampak macam cantik. Ada masa Insta tinggi, ada masa Facebook tinggi. Jadi kalau bab shopping, siapa-siapa peniaga, entrepreneur kat luar ataupun organisation yang kerja HR, kerja marketing executive, business development, kena fikir bahawa kalau nak dekat Malaysia berkaitan dengan shopping ni, dua-dua tu penting. Sebab fluctuation sama-sama naik, sama-sama turun. Masing-masing kuat lah maksudnya. Jadi kena ada dua-dua social media ni. Tu kalau shopping. Tetapi kalau pergi pada aspek internet dan telco, internet dengan telco ni lah ya, macam prepaid dan sebagainya. Jadi bila tengok ni, mungkin bab-bab pasal telco dengan internet ni, mungkin orang-orang muda lah, orang-orang muda, orang apa, teenagers, millennial ni kan, youth dan sebagainya. Kat sini memang jelas bahawa Insta lagi tinggi daripada Facebook. Jadi betul lah, kalau nak target orang-orang muda ni, memang Insta tu lebih strong berbanding dengan Facebook. Nak target-target benda entertainment ni sebagainya, memang Insta lagi tinggi daripada Facebook. Tadi contoh kalau shopping dengan travel, especially travel lah, travel masih Facebook. Mungkin orang-orang muda tak cukup duit untuk travel, ataupun time-time COVID-19 ni, kalau kena buat comparison sebelum COVID, sebenarnya tengok lama sikit. Okay, alright. Kemudian pakcik try, ni saja je lah, dah ujung-ujung pakcik try main je lah kan. Bulan-bulan, bukan bulan-bulan, maksudnya lepas-lepas PKP ni, semua orang lepas geram pasal makan. Okay, duduk kat rumah kan, bila dah lepas PKP ni memang nak pergi kedai. Jadi pakcik saja je search dua makanan umum orang Malaysia ni, nasi kandar dengan nasi biryani. Okay, dalam masa 7 hari, Malaysia kategori food and drink, nasi kandar dengan nasi biryani. Ternyata perbincangan orang duk mencari, orang duk bincang kat Facebook tu, memang menangnya nasi kandar berbanding dengan nasi biryani. Jadi saja je nak tengok. Sebenarnya kalau kata saya orang luar negara, saya nak yakinkan dia menu apa nak berniaga, nasi biryani ke nasi kandar, saya tunjukkan Google Trend tu. Kalau kat Malaysia, kita try nasi kandar dulu. Bila kita ada modal lebih, kita nak variety, baru kita masuk nasi biryani. Ni contohnya bila nak Google Trend. Okey, secara ringkas tapi penting. Pakcik memang bila secara santai, relax nak sembang dengan kawan-kawan bermasyarakat, sembang dengan student-student dalam kelas. Bila kita duduk santai-santai, jadi kita analytics. Dia banyak analitik ni, macam-macam information analitik. Tapi pakcik tunjuk dulu yang berkaitan dengan Google, yang common, yang biasa orang explore dalam tesis. Okey, kita dah cari tesis ETD. Kita dah register Google Scholar. Kemudian kita dapat identify expert. Kita dah buat Google Scholar search. Okay, kemudian kita dah guna Google Trend. Pakcik harap dengan simpelnya informatif macam ni, slide dan video ni dapat bantu you all macam mana nak make utilize gunakan Google Scholar. Pakcik masih terus sama. In order untuk dapatkan bahan dalam tesis, kita kena ada database. Macam sebelum ni, pakcik dah sediakan 25 database website daripada universiti utama, ada daripada government yang provided, ada daripada digital library. So tu kaitan tu, university, institute, library, government work together, dia come out dengan satu dipanggil digital repository, berkaitan dengan collection thesis dengan dissertation tu, untuk dapatkan. Kalau campur semua ni, saya percaya dia jadi million lah, hampir jutaan tesis yang ada dekat dunia ni. Takkanlah tak kena dalam bidang kita. Mungkin tajuk tak sama, tapi sama dari segi metodologi flow dia, sama dari segi susunan objektif dan research question dia, sama dari segi outcome fundamental dia. Nak buat modul, berapa ramai orang buat dengan modul, proses pun cantik, research metodologi. Mungkin tajuk saja tak sama. Jadi bila download tesis tu, dia kena tengok isi je di dalam. Macam pakcik tadilah, kalau dapat questionnaire, pakcik plus keyword A plus keyword B plus questionnaire, lepas tu .etd dapat tesis. Okey, mohon maaf sekiranya ada kesilapan, kekurangan
Jadi pakcik mohon maaf, mungkin tekan suara dan sebagainya sebab kat sini hujan sebenarnya tu yang pakcik tekan suara. Jadi semoga semua dapat manfaat kan, sama-sama berkongsilah dengan sahabat-sahabat lain, semoga kita dapat manfaat sesama. Okey, kita jumpa untuk siri yang akan datang, untuk kelas-kelas yang mendatang supaya semuanya terus sukses and terus menimba ilmu. Sama-sama kita kongsi, kalau ada kekurangan, kesilapan, semuanya daripada pakcik. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.